Kertas Putih Kesihatan Malaysia akan mencadangkan penubuhan Suruhanjaya Reformasi Kesihatan. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata, cadangan sedemikian bertujuan untuk meningkatkan lagi sistem penjagaan kesihatan negara yang khalis masa depan. Tugas Suruhanjaya tersebut di antara lain menjadi badan bebas memantau, menyiasati dan melaporkan status pelaksanaan reformasi sistem kesihatan kepada kerajaan, parlimen dan orang ramai. Untuk memahami bagaimana keberkesanan Suruhanjaya tersebut, kita bersama pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah Profesor Madya, Dr. Syamsul Bahari Samsudin. Selamat tengah hari, Prof. Selamat tengah hari, Afizi. Baik, Prof. Pertama sekali, bagaimana kita boleh memahami peranan Suruhanjaya Reformasi Kesihatan itu dan adakah cadangan itu yang terbaik ketika negara berada dalam fasa peralihan ke endemik ini? Baik, begini. Kita mulakan dengan satu idea ya. Sebenarnya pandemik COVID-19 ini banyak mengajar kita ya tentang bagaimana kesiapsiagaan sebuah negara dalam mengharungi sesuatu isu-isu yang berkaitan dengan kecemasan dan terutamanya yang berkaitan dengan pencegahan jangkitan penyakit ya. Ini yang sebenarnya memberikan kita satu pemikiran atau idea bagaimana untuk kita merancang satu strategi di masa hadapan. Jadi cadangan yang diberikan oleh Menteri Kesihatan ya YB Khairy Jamaluddin ya berkenaan dengan Kertas Putih Kesihatan ya yang mencadangkan supaya satu penubuhan Suruhanjaya Reformasi Kesihatan perlu diwujudkan. Ini merupakan satu proaktif idea ya yang saya rasa perlu disokong oleh semua pihak. Cuma pengoperasiannya mestilah jelas, bebas dan telus ya dalam memberikan pandangan dan cadangan kepada mana-mana pihak yang berkepentingan. Tidak semestinya pihak Kementerian Kesihatan saja, tetapi ianya juga harus mencakupi pihak-pihak lain, terutamanya yang ada kepentingan dalam meningkatkan kualiti kesihatan kehidupan masyarakat secara holistik dan umum. Jadi kalau kita dapat lihat atau dapat lebih fokus lagi, ini merupakan satu inisiatif yang positif ya. Kalau saya boleh tanya kepada kita semua, bila kali terakhir kita secara komprehensif ataupun pihak Kementerian Kesihatan secara komprehensif menyemak dan menyusun semula pelan-pelan strategi kesihatan awam negara? Saya rasa sudah agak lama. Jadi bidang-bidang ilmu dan berkaitan dengan kesihatan ini atau cabaran-cabaran yang berkaitan dengan kesihatan, kita tahu ianya sangat dinamik. Sebagai contoh, selepas lebih 2 tahun negara melalui fasa pandemik COVID-19, dengan pelbagai cabaran dan pengalaman, saya yakin pasti banyak perkara baru yang telah kita pelajari. Dan ini sebenarnya membuka ruang dan peluang sebagaimana yang saya beritahu tadi kepada kita untuk menyemak balik tadbir urus, organisasi, kesihatan, kesiapsiagaan kecemasan, teknologi maklumat, aplikasi digital dan sebagainya. Dan juga sosial politik dalam sesebuah negara. Ini bukan hanya berlaku di Malaysia ya, tetapi ianya juga turut mengesani masyarakat dunia. Apa yang positif kita boleh ambil ialah kita ingin meningkatkan kualiti kesihatan awam dalam kita menuju atau berada di fasa endemik. Fizik. Ya, Prof. Salah satu isu yang dibangkitkan adalah ahli-ahli yang akan dilantik dalam Suruhanjaya tersebut. Untuk memastikan ketelusannya, apa yang dapat dilakukan, Prof? Ini yang banyak dibincangkan pada masa ini, iaitu apabila kita mewujudkan satu Suruhanjaya, siapakah ahli-ahlinya? Jadi saya suka untuk kita merujuk kepada fungsi jawatankuasa Suruhanjaya itu sendiri. Apabila kita tahu fungsinya, jadi kita akan lebih jelas tentang keahlian anggota Suruhanjaya itu nanti. Yang pertama, saya rasa Suruhanjaya Reformasi Kesihatan ini akan memberikan fokus kepada transformasi kesihatan ya, bukan saja dari segi persiapan fizikal, kesihatan fizikal, tetapi ianya juga harus mencakupi bidang mental dan sumber manusia. Pengawasan sumber maklumat juga sangat penting, informasi, digitalisasi, pengukuhan sumber keuangan
Ini kita baru-baru ini waktu COVID-19 kita agak terdesak dalam mencari dana-dana dan peruntukan-peruntukan tertentu dalam membiayai kos-kos perubatan dan sebagainya. Jadi ini juga antara perkara yang perlu diberi perhatian, kecukupan sumber manusia yang bermotivasi tinggi. Kita ada frontliner memang yang telah berkhidmat kepada kita selama 2 tahun. Bagaimana dengan motivasi mereka? Jadi apa yang boleh saya cadangkan tadi kepada persoalan yang ditanya oleh Hafizi, siapakah ahli-ahli? Saya ingin mencadangkan kepada Suruhanjaya ini agar tidak hanya menghadkan ahli Suruhanjaya kepada mereka dalam bidang perubatan atau bidang kesihatan sahaja, tetapi Suruhanjaya ini perlu dibuka kepada pakar-pakar atau profesional yang berkaitan dengan kesihatan, persekitaran dan pekerjaan, pengurusan risiko, pengurusan ekonomi, perundangan, komunikasi, ICT. Jadi apabila kita dapat keseluruhan pakar yang lebih menyeluruh ini, maka pendekatan atau keputusan yang boleh dibagi sangat penting. Kalau boleh saya tambah sedikit, maklumat, kajian, ini juga sangat penting. Kita dapati baru-baru ini waktu pandemik COVID-19, negara agak kekurangan tentang perkara ini, tentang maklumat, penyelidikan, data-data epidemiologi dan sebagainya. Jadi, libatkanlah universiti, pakar-pakar daripada universiti dalam pelantikan sebagai anggota Suruhanjaya ini nanti. Ya, Fizi. Ya Prof, melihat kepada sistem kesihatan dalam negara ketika ini, secepat mana Suruhanjaya itu perlu ditubuhkan agar dapat menyelesaikan isu-isu yang berbangkit? Lagi cepat, lagi bagus sebenarnya. Apabila kita bercerita tentang pengurusan risiko, setiap langkah yang ingin kita lakukan hendaklah sentiasa mendepani isu. Kita mesti bertindak dengan lebih proaktif. Bermaksud jangan dah terantuk baru nak tengadah. Jadi lagi cepat, lagi bagus. Jadi saya amat-amat mengalu-alukan Menteri Kesihatan YB Khairi Jamaluddin untuk segera menyediakan kertas putih ini dan membentangkannya di Parlimen untuk penubuhan Suruhanjaya ini. Ya, Fizi. Baik, terima kasih kepada Prof Syamsul sebentar tadi bercerita sedikit mengenai Suruhanjaya kesihatan ini, dan kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini.